hubungan Rasulullah dengan Bani Najjar? Bukankah tok nenek moyang dia dulu Bani Najjar? Tapi Bani Najjar duduk Madinah. Bukankah keluarga Nabi duduk Mekah? Ingat tak, tok Nabi dulu ada seorang nama Hashim. Ada seorang nama Hashim kan. Hashim ni dia dah ada isteri, duduk di Mekah, anak lebih kurang 6 orang. Isteri pertama Hashim. Hashim ni macamlah kabilah nenek moyang mereka dulu yang sifat dia suka berniaga. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Orang-orang Quraisy ni dah memang terkenal dengan aktiviti perdagangan dan kafilah perniagaan. Musim sejuk ke musim panas ke, utara ke selatan, Syam ke Yaman, ni standardized bagi mereka. Jadi satu ketika ada dalam beberapa kitab menyebutkan dia kena pergi ke Syam. Hashim ni kena pergi ke Syam. Dia ketua kan. Nak pergi ke Syam ni bukan berniaga, tapi ada MOU, perniagaan dengan orang-orang Rom. Bukan berniaga, tanda tangan, adalah perikatan tangan. Dia kena pergi ke Syam. Syam belah atas kan, Syria lah ni. Jadi bila dia daripada Mekah naik ke utara, dia singgah di Madinah. Masa tu belum nama Madinah lah, Yathrib. Jadi duduk di situ, dia berkenan dengan seorang wanita. Jadi dia kahwin dengan seorang perempuan. Keluarga di Mekah tak tahu lagi ni lah. Daripada Mekah singgah di Madinah, kahwin duduk beberapa lama. Dia pun tinggal isteri dia, pergi ke Syam. Habis MOU, balik sampai dekat dengan Gaza, Palestin, dia meninggal dunia. Dia meninggal, Hashim meninggal di Palestin. Bini hak dia tinggal hak baru ni kemudian mengandung. Bayangkan keluarga di Mekah tak tahu ni, suami ni dah tengah perjalanan tadi kahwin. Lepas tu bini dia tu mengandung, last sekali beranak. Anak yang lahir tu lelaki diberi nama Syaibah. Syaibah anak lelaki tu. Jadi sepanjang Hashim tak ada, dia ni ketua macam Abdul Muttalib dulu, ketua wali kota Mekah. Jadi yang ganti tu adik-beradik dia, Muttalib sementara. Hashim tak ada, adik-beradik dia Muttalib ganti. Jadi lama Muttalib duk memerintah ganti abang dia Hashim ni, tiba-tiba dia dapat dah berita bahawa abang dia tu pernah kahwin lain dan dia ada anak saudara nama Syaibah duduk di Madinah. Baru tahu keluarga ni. Dia pun nak pergi carilah anak saudara dia ni, anak abang dia ni, anak Hashim. Pi jumpa, dan wanita tu ialah kabilah Bani Najjar. Ni hubungan dia. Jadi tengok kepada anak ni, dia sebut dekat kakak ipar dia lah, kira tu bini nombor 2. Dia nak bawa balik anak ni, Syaibah ni, nak bawa balik ke Mekah. Sebab bila dia tengok karakter anak Hashim hak duduk di Mekah dengan anak ni hak duduk di Mekah tu, tak ada karisma nak jadi pemimpin ganti bapak dia Hashim. Tapi aku tengok anak ni, hak ni aku boleh didik, aku boleh latih dia, dia boleh ganti bapak dia Hashim kelak. Dia nak minta keizinan kat kawan tu pula, baru janda. Bukan barulah, anak dah besar, janda. Lepas tu anak seorang tu, bayangkan nak lepas tu. Aku ada anak lah seorang ni, anak abang hang tu ramai dah kat Mekah contoh. Nak lepas pula ni, adik ipar anak ni nak balik. Tapi atas dasar benda-benda tadi, teraju dan tampuk kepimpinan, dengan berat hati pilah, tapi jaga dia elok-elok. Dia pun bawa balik Syaibah ni. Bila dia nak masuk dalam kota Mekah tu, sebab dia kan ketua wali ganti Hashim, jadi orang duk tunggu. Ketua keluar pun orang tahu, ketua nak balik pun orang tahu. Macam kita hari ni lah, Perdana Menteri melawat Rusia. Bila Perdana Menteri nak sampai airport KLA, tak ada orang tunggu ke? Tak ada orang tunggu ke Perdana Menteri nak balik hari ni daripada? Adalah 2-3 orang pegawai tu, pegawai ni tunggu Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri pergi mana-mana pun, time dia nak balik tu mesti ada berapa orang pegawai duk tunggu dah airport. Standard lah. Bila masuk tu, dia naik unta. Dia letak Syaibah anak saudara dia ni di belakang. Dia duk bonceng Syaibah ni. Jadi orang lain tak tahu pasal Syaibah. Jadi bila masuk, dia ingat ketua dia Muttalib ni pergi ke mana-mana tempat, balik beli hamba baru. Beli hamba baru, balik hamba. Jadi bila tengok belakang, itulah dia sebut Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib tu. Sebenarnya nama tok Nabi Abdul Muttalib ni lah dia. Syaibah is the grandfather of Nabi Muhammad.
Syaibah itulah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu bukan nama betul. Tu nama yang terhasil daripada peristiwa ni lah. Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Syaibah tu nama dia sebenar. Syaibah tu apa? Syaibah uban kan? Uban. Sebab dia lahir tu ada uban dah. Syaibah lahir masa kecil tu ada beberapa uban. Betul mak dia letak nama Syaibah. Kan ada hadis Nabi tentang Syayyabatni 6 surah. Nabi sebut 6 surah ni lah yang menyebabkan rambut aku ni cepat berubah kan. Maksudnya ayat-ayat dalam tu ayat-ayat yang power gila punya. Siapa baca tu menakutkan, menggerunkan tentang hukuman-hukuman dan azab Allah. Sampai Nabi pun sebut 6 surah ni lah yang menyebabkan aku berubah. Jadi tok Nabi ganti. Jadi keturunan ni sebenar no. Mak dia Bani Najjar. Sebab tu bila Nabi pergi ke Madinah tak ada masalah. Bani Najjar sambut dan Nabi duduk dengan keluarga Bani Najjar. Yang mereka bimbang bila Nabi duduk di sini ada sambutan, ada sokongan, ada dukungan, takut Nabi jadi kuat. Bila Nabi kuat, dia datang balik ke Mekah, teng kalah kita. Lagu mana? Mampu. Tengok. Cerdik juga dia. Jadi dia bimbang hak ni. Jadi sebelum apa-apa, mesyuarat, meeting. Kalau Muhammad nak pi Madinah tak balik-balik, itu good. Tapi takut dia kuat, dia balik mai sini habis. Lawan kita balik. Jadi nak buat macam mana? Mesyuaratlah. Hak kata hari Sabtu hujung bulan Safar. Dalam mesyuarat ni ada lebih kurang 100 orang lebih. Terdiri daripada pemuka-pemuka dan kabilah Quraisy, macam-macam kabilah lah. Hak kepala-kepala pengat ada Abu Jahal, ada Abul Bakhtari bin Hisham, ada Zam'ah bin Al-Aswad, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf dan nama-nama besar lain. Semua kabilah-kabilah yang terkenal di Mekah dipanggil kecuali 2 saja. Hak tak panggil, hak dekat hubungan dengan Nabi, Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib dia tak panggil. Selain pada Bani Hashim, selain pada Bani Muttalib, semua kita panggil. Hantar seorang atau 2 orang wakil yang mereka percaya. Kalau contoh kita di mana sekarang? Laguna. Okey, mesyuarat akan diadakan di Komta. Minta orang Laguna cari seorang atau 2 orang hak dia percaya, hantar mesyuarat Komta hari Sabtu ni. Jadi kita pun meeting. Siapa agak-agak orang Laguna kita boleh harap? Contoh kita kata ambil lah abang ni. Semua setuju lah, kita hantar dia. Abang ni hantar pergi Komta. Hak bahagian lain pula, Al-Ustaz. Siapa kita nak hantar pergi Komta ni? Hantar seorang. Hak bahagian ni hantar seorang. Orang-orang hak dipercayai. Bila duduk dalam tu, seorang saja Bani Hashim dipanggil. Iaitu pak saudara dia lah, Abu Lahab. Abu Lahab dipanggil bukan atas kota Bani Hashim, walaupun dia Bani Hashim, tapi atas kota Abu Lahab sendiri. Sebab dia tu orang kuat lawan Nabi. Walaupun dia Bani Hashim, dia dipanggil bukan kota Bani Hashim, kota Abu Lahab. Bila nak start mesyuarat, ada riwayat menyebutkan datang seorang tua. Datang seorang tua yang mereka semua ni tak kenal orang tua ni. Tak kenal pun siapa dia ni. Bila ditanya dia kata apa? Aku adalah ketua kabilah Bani Najjar. Ketua kabilah Bani Najjar. Najjar ni tahu tak? Ada hadis Nabi sebut pesan Najjar kan? Di bumi Najjar ni nanti akan keluar apa? Akan keluar fitnah 2 tanduk setan. Di bumi Najjar ni akan keluar fitnah tanduk setan. Tak tahulah setan mana nak keluar kau tu. Najat lah ni kita cari-cari dah pi Arab Saudi mana Najat, mana Najat, mana Najat. Jumpa tak Najat? Pernah dah ada orang pi nak cari di mana bumi Najat. Najat hari ni dah bertukar rupa dah. Dia dah jadi ibu kota Arab Saudi. Di mana Najat itulah Riyadh.